سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita baca Quran pukul 3.01 pukul 3 tepat. Alhamdulillah kita baca Quran ke surat Muqaddimah ke surat 4 kan? Surah Al-Baqarah ke surat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormati tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita sambung kajian kita berkenaan dengan hati yang menggunakan kitab Amradul Qulub, iaitu hati yang berpenyakit. Alhamdulillah kita sambung ke surat apa tu? 4 dah. Surat 4 bawah kan? Surat 4 wa'budullah, ayat tu. Dan merendah-rendahkan tu. Takabur dibezakan menjadi dua macam dan dua perkara. Jadi kita masuk kepada kajian takabur. Jadi seperti mana telah kita ketahui bahawa penyakit hati yang pertama yang kita kaji hari itu ialah takabur. Takabur ini masa kita membesarkan diri ataupun sombong. Dia besarkan diri dia. Ini takabur. Jadi takabur ni ada dua bahagian. Yang pertama takabur zahir nama dia, dan yang kedua takabur batin. Nama dia pertama takabur zahiriyah, iaitu bab zahir. Dan yang kedua takabur batiniyah, iaitu takabur bab batin. Takabur zahir ialah takabur yang nampak dari amal perbuatan atau gerak-gerik. Takabur zahiriyah ataupun takabur luaran nampak daripada pergerakannya. Melalui ibadah dia pun nampak. Kan? Ataupun kalau kita berbuat, hendaklah ditengok oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain, barulah dia nak beramal. Kalau dia tak dilihat oleh orang lain, dia tak beramal. Anu takabur. Namanya takabur zahiriyah. Ada jenis yang kedua, takabur batiniyah, iaitu takabur yang tersembunyi. Takabur yang sembunyi. Yang tersembunyi dalam hati. Jadi takabur adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takabur ni satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takbur ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan takbur ini juga menghalangi seorang masuk daripada surga. Maka sesiapa yang ada di hatinya sebesar biji sawi sifat takbur, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan sifat takbur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga Nabi SAW bersabda. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Yaitu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maka setiap orang yang sombong, orang yang takabur, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya, yaitu Allah
tidak menyukai orang yang takabur, orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan Nabi SAW bersabda, yang bermakna tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah. Kata Nabi, tak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya ada sifat takabur. Sifat takabur seberat biji sawi. Sifat takabur dia tak banyak biji sawi lah. Dan dengan itu dia tidak masuk dalam surga. Maka ikutkan berdasarkan ayat dan hadis tersebut, dijelaskan bahawa sikap takabur sangat terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Sifat takabur ni Allah sangat membencinya. Kan? Takabur ataupun takabur dapat menutup hati seorang sehingga tidak mampu melihat kebenaran. Kalau dah takabur dah, kebenaran yang datang pun tak mampu dilihat. Pasal apa? Sebab ego, sebab dia sombong. Jadi kebenaran disampaikan pun dia tak masuklah hati. Dia mengatakan, saya lebih hebat daripada dia, saya lebih kaya daripada dia, saya lebih tinggi jawatan daripada dia. Orang yang ada dalam sifat, dalam hati ada sifat takabur, maka dia susah mendapat kebaikan. Sebab apa? Sebab hidayah tertutup, pintu hatinya tertutup. Dan dia tak mau menerima saranan ataupun dia tak mau menerima nasihat, dan juga tak mau terima komen. Ya. Hal itu disebabkan dirinya merasa lebih pandai. Pasal apa? Apa punca dia? Pasal apa punca dia sifat takabur ni? Sehingga dia tak mau terima komen, nasihat, sebab dia rasa lebih hebat, lebih pandai daripada orang yang memberi nasihat. Dia rasa lebih mulia, dia rasa lebih kaya. Punca dia apa yang menyebabkan kita takabur? Iaitu sifat tidak sedar diri. Tidak tak sedar. Inilah punca dia sifat takabur ni. Sebab dia tak sedar diri dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalaulah kita sedar, kita semua yang Allah menciptakannya daripada tanah yang busuk, dan kita kembali kepada tanah, dan kita dibangkitkan semula oleh Allah daripada tanah yang sama tu, kita takkan sombong, takkan takabur. Sebab apa? Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni semua mai daripada Allah dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sifat takabur ini menyebabkan dia dirinya merasa pandai, rasa besar, jawatan besar. Jadi kita jawatan yang kecil, rakyat biasa ataupun tak ada jawatan direndahkan. Ya. Jadi dia rasa mulia, dia rasa mulia. Ini juga sifat boleh membuatkan sifat takabur. Rasa dia ialah mulia, rasa dia adalah orang yang paling hebat, dan menganggap orang lain kecil. Macam itulah selalunya. Kalau kita menganggap diri kita besar, lagi kita kata ataupun kita akan meremehkan orang lain sebab rasa kita besar. Hingga kita meremehkan orang lain dan kita tengok orang lain itu kecil ya, dan hina sehingga dianggap tidak berhak menasihati ataupun memberi saranan. Masya Allah. Sampai ke tahap saya akan besar, saya akan hebat. Tak patut diberikan dia bagi nasihat ataupun saranan. Masya Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Kalau ada sifat di dalam hati, ini memang teruk. Kan? Kalau ada sifat di dalam hati, kena segera berubat. Dengan apa? Dengan memperbaiki istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Perbanyakkan istighfar. Tuan-tuan rahmatullah. Lepas itu kita kaji pula apa tanda-tanda takabur. Kan? Jadi kita nak tahu apa tanda-tanda dia. Takabur ni mesti ada tanda-tanda dia. Kan? Apa tanda-tanda dia? Seperti mana penyakit luaran ada tanda-tanda dia. Penyakit luaran ni kan ada tanda-tanda. Contoh dia apa? Kita nak demam. Sebelum demam tu ada tanda-tanda ni. Kan? Kita nak sakit, ada tanda-tanda dia. Ni luaran, zahir. Penyakit batin pun ada juga, iaitu penyakit takabur ni, penyakit hati ni. Apa tanda-tanda dia? Kan? Yang pertama, suka memuji diri. Kira sampai tahap ni, ni kira mula dia suka puji diri dia. Tang mana pun dia sembang, tang mana pun dia cerita,
dia suka puji diri dia. Hang tahu tak, saya ni, mula tu, saya, ya, saya ni hebat lah. Mula, saya ni, saya infak dan harta saya banyak. Buat masjid tu, hang tahu tak masjid tepi jalan tu, besar tu saya yang buat tu. Mula, kalau tak ada saya tu, tak berdiri masjid tu. Mula, yang ni kira tu, ni pintu-pintu mula dah ni. Kalau dia layan benda ni, tahu Tapi ni kira pemula lah tu. Jadi maknanya apa? Jangan layan. Kena segera. Segera apa? Segera sedap. Kalau dia segera sedap, boleh lagi diselamatkan. Kira apa? Boleh selamatkan lagi. Tapi kalau dah terus menerus macam tu, sampai ke tahap azab. Azab ni apa? Menyakiti hati orang yang diberi. Habis dah. Yang tu kira pahala luput. Pahala tu dah habis. Dan jadi maknanya apa? Suka memuji diri. Mula dia suka puji diri dia, kan? Lepas tu membanggakan diri. Tahulah ketika mana suka puji diri, mulalah dia banggakan diri dia. Kan? Saya memang hebat. Memang pun kami adik-beradik semua hebat. Mulalah. Mula diri dia semua kata. Kan? Jadi mula tu membanggakan diri dan memula puji diri dia. Dia tengok diri dia, saya ni memang hebat ni. Dia banggakan diri dia. Dan juga hartanya. Dan harta dia. Kemudian yang harta tak ada. Tengok cermin pula, saya ni handsome tu. Mula. Dia banggakan rupa dia pula. Rupa dia. Maka dia pilih kawan. Saya nak berteman, nak kawan, nak sahabat dengan orang-orang yang handsome macam saya. Kan? Orang-orang yang bodoh dia tak kawan. Mula tu, kan? Jadi tengok ke rupa pula atau kecantikannya. Dia tengok cantik lawa, saya lawa, tak boleh kawan dengan orang lain ni. Juga ilmu dan kemampuannya. Ilmu juga boleh menyebabkan kita ni sombong. Ilmu kita, masa ilmu dia hebat, semua dia hentam, semua dia komen, orang lain semua salah, dia seorang yang betul. Kan? Masa dia hebat, rasa diri dia hebat dah, kadang ngaji tinggi dah, lepas ni semua dia hentam. Ni tak betul. Yang betul apa? Seorang dia yang. Hingga dia kata apa siapa tak berguru dengan saya tak sah Islam dia. Hingga saya tak tu. Bayangkan. Kan? Kita siapa yang tak menuntut dengan saya tak sah Islamnya. Mula tu. Rasa hebat dengan ilmu yang ada. Walhal ilmu ni subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. InsyaAllah, kan? Maknanya apa? Kalau Allah tak beri tahu kita, tak ajar kita, habis tak ada ilmu apa. Kan? Jadi apa yang boleh menyelamatkan ni? Kesedaran. Kita ni sedar. Semua yang kita miliki itu pinjamnya. Hak sementara aja. Bukan selama-lamanya. Kan? Rupa yang kita ada cantik, handsome, satnya sampai apa? Umur 40 tahun. Lepas tu dah terbalik dah. Tak handsome dah. Kita ni pandang orang handsome ke, cantik ke, kuat ke, hebat ke, umur 40 tahun, kurang-kurang 45 tahun, 50 tahun je lah. Lepas tu ila arzalil umur, kan, balik seperti semula. Mulalah sana gugur sini, ya, kan. Jadi maknanya apa? Kalau kita banggakan itu sehingga kita merendahkan orang lain, apa untungnya? Jadi orang yang sedar, dia tak tertipu. Suka memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya karena merasa lebih mulia, dipalingkan muka. Kita kadang jumpa kan, kita suka apa? Bila kita bertemu dengan kawan kita, kan? Kita sentiasa tegur sapa, kan? Kita melihatnya, lepas tu kita sembang dengan dia. Ni dah, dia rasa dia hebat, dia rasa dia mulia, dia tak mau. Kan? Sembang tu muka kawan tang ni dia bahasa tu. Sebab apa? Rasa diri dia hebat. InsyaAllah, kan? Kemudian apa tanda-tanda dia? Sombong. Mula pintu sombong ni mula masuk ke dalam hatinya. Ialah merasa diri tadi paling mulia lagi dah, kan? Merasa diri yang paling mulia. Yang ni paling besar. Rasa diri yang paling besar. Tak ada orang lain yang lebih besar daripada dia. Kan? Lepas tu paling mampu. Kira semua lah kat dia. Dia paling besar, paling mulia, paling mampu. Orang lain tak mampu sepertinya. Macam itulah. Kan?
Kemudian dia paling mampu untuk berbuat segala sesuatu. Dia kata dialah yang boleh buat segala sesuatu. Jadi kalau orang yang tak rujuk dia marah. Kan. Kemudian apa? Dia paling banyak, dia kata dia paling banyak bersuluk-suluk ni macam zikir kan. Bertasbih, duduk dalam kelambu, duduk berzikir, zikir, tahajud. Dia kata apa? Dia yang paling banyak zikir dia. Dia mula sembang kawan dia. Dia tanya, apa zikir hari ni? Mula tu kan. Kawan kata, saya tak sikit je, tengok saya. Mula tengok saya, dia kata. Saya hari ni 1000 kali. Mula tu. Kan? Tak ada kena-mena pun. Kan? Dia saja dia nak nampakkan diri dia banyak berzikir, banyak baca Quran, kan? Orang lain tak. Apa tujuan dia semua ni? Tujuan dia nak merendahkan orang. Sebab apa? Sebab tak sama dengan dia, tak boleh bayang-bayang. Itu. Kan? Kemudian dia lah apa yang kemudian apa? Orang lain yang tak sama dengannya dianggap kecil dia. Tak besar, kan? Remeh dan hina. Kemudian dia bongkok-bongkok dalam perbuatan dan tingkah laku. Ini semua dia bantah semua. Kan? Semua perbuatan baik dia kata apa, dia tolak. Dia saja yang baik. Perbuatan baik datang daripada orang, dia nafikan. Kemudian apa? Suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dia suka. Kesalahan diri dia besar pun dia tutup. Kesalahan orang lain kecil dia bagi besar. Yang ni penyakit hati. Kalau layan penyakit hati ni, kalau sambut dia, maka lama-lama hati jadi keras, hati jadi batu. Kemudian apa yang jadi? Ketika mana hati jadi batu, takut apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah wa lahum azabun azim. Takut Allah kunci terus hati ya. Habis dah. Kan? Jadi yang kedua. Jadi maknanya apa? Untuk mengobati sakit ataupun penyakit hati takabur ni ataupun takbur ni ialah dengan apa? Dengan tawaduk, merendah hati, rendahkan diri kita, kan? Sedarkan kita ni semua yang kita miliki ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang kedua, sifat sombong. Lebih kurang ni, adik-adik juga kan? Takbur tadi. Sifat sombong, penyakit hati. Sombong, angkuh, ego, keras kepala, semua tu. Kan satu je. Keras kepala, kan? Tak mau dengar nasihat, kan? Hanya kebaikan tu daripada dia saja, daripada orang lain tu bukan kebaikan, kan? Ini semua tu keras kepala, tak menerima nasihat, kan? Kedua-duanya merupakan sifat iblis. Dua-dua tadi ni, takbur pun sifat iblis, sombong, angkuh, ego, keras kepala pun sifat iblis juga, kan? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Qala, tengok bahasa Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan pasal iblis. Bagaimana iblis ni ketika mana Allah laknat dia. Selepas Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Dia tolak. Sebab apa? Dia besar, dia lagi hebat, dia lagi mulia, tak mau sujud. Jadi ketika mana Allah putuskan hukuman ke atasnya, dilaknat, jauh daripada rahmat Allah, dia kata apa? Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, disebabkan engkau ya Allah, engkau menyesatkan aku. Fa bima aghwaytani, disebabkan engkau telah menyesatkan aku. Maknanya apa? Disebabkan engkau telah meletakkan aku di golongan-golongan yang orang-orang yang putus daripada rahmat Allah. Dan dia kata apa? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku pasti akan pasang perangkap-perangkap. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak Adam, menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Kita semua ni. Janji dia. Tengok bahasa Quran. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
Dia kata apa? Ya Allah, aku mesti akan pasang perangkap menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Jadi iblis tu dia pasang perangkapnya bukan tempat maksiat, bukan. Iblis ni dia pasang perangkap bukan tempat-tempat judi ke, tempat maksiat ke, tempat orang yang sonok ke, lupa Allah, bukan. Dia pasang perangkapnya di mana? Di tempat-tempat kebaikan. Mahabiti ta'ah. Masa melalui pengajian di sini. Maksud pengajian ni dia pasang perangkap. Pasal apa? Dia halang kita agar kita jangan mengaji. Kalau untuk mengaji pun dia halang kita agar kita jangan dengar kajian. Kalaupun kita dengar kajian, dia halang kita agar kita fokus kepada benda yang lain. Tengok. Daripada rumah terima niat dah, halang dah kita. Perasan tak berapa ramai kita pergi mengaji? Macam-macam masalah. Nak pergi mengaji dah ni. Ada je nak kerja, ada je nak makan. Kan, wahai sebelum tu boleh makan. Boleh apa yang buat pun. Ada je nak cerita. Kan? Jadi lepas mengaji pun jalan pula, main jalan pula. Macam-macam rayuan. Tengok tepi jalan ada jual buah. Singgah tak? Sekejap lagi habis ni. Kan, sekejap lagi tak boleh beli. Tengok. Hingga kita duduk dalam majlis pun, mula tang tu lagi banyak perangkap dia. Dia bagi kita macam-macam. Dia bagi kita lena lah sikit kan. Tak apa sikit tak apa. Itu rahmat lah. Lena sikit tak apa, itu rahmat. Dia bagi kita tak bagi tumpuan lah. Bagi kita ingat benda yang lain lah. Sebab apa? Sebab la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia memang pandai. Dia pasang perangkap dia di tempat-tempat baik. Di masjid pasang perangkap dia banyak-banyak. Kan? Tempat-tempat mengaji dia pasang perangkap dia. Macam-macam helah. Kan? Maka ketika itulah kita berdepan dengan cabaran, ujian. Kan? Sebab kita nak lalui perangkap-perangkap iblis ni. Sebab dia janji dah. Dan dia sungguh betul. Dia bersungguh-sungguh. Bertungkus lemus. Dia tak ada rehat iblis ni. Tak macam kita boleh rehat kan? Dia tak. Dia tak ada rehat ni. Dia fikirkan. Kemudian dia fikir macam mana nak perangkap anak Adam. Dan perangkap dia sama seperti mana yang dibuat dengan Nabi Adam AS. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ini. Sama juga sudah. Jadi 16. Jadi bagaimana dia buat perangkap? Tengok iblis ni. Kan? Dia yang Allah nyatakan dah. Kita baca Quran kita tahu dah. Oh macam ni perangkap iblis. Pasal apa? Sebab kita kan Quran ni kita baca sebagai apa? Sebagai memberikan hidayah ataupun menjadi lampu dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu musuh kita siapa? Iblis ni. Bagaimana cara dia buat perangkap kita? Ada orang beritahu. Kemudian bagaimana cara dia pula? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bagaimana rupa keadaan ataupun cara dia? Dia kata apa? Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami datang kepada anak Adam itu daripada depan. Depan tu simbol dunia. Dia bagi kita dunia. Bagi kita dunia. Hingga kita lupa akhirat. Dia bagi kita dunia, dibukakan kepada kita dunia, sibuk kita bab dunia. Lupa perintah Allah. Dan dia pandai. Datang daripada depan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kami akan datang daripada belah hadapan. Nah dunia. Dibukakan dunia, sibukkan kita pada bab dunia hingga kita lupa bab kewajipan kita kepada Allah. Wa min khalfihim. Bab belakang pula dilupakan kita akhirat. Akhirat taubat tak ingat. Mati tak ingat. Yang ingat apa? Yang ingat bisnes ni, projek ni. Dia ingat apa? Dunia ni. Kan? Tak ada bahasa untuk apa? Kita ni tak lama dah. Kita ni dah mati, nak mati dah. Kan? Akan mati. Tak ada. Sebab apa? Sebab cerita pasal dunia dan dunia. Kan? Dia pandai iblis ni. Dia perangkap dia tu. Kan? Kemudian apa? Wa an aymanihim. Dan kami akan datangi anak Adam ni daripada mana?
daripada tangan kanan. Belah kanan lah. Belah kanan. Maknanya apa? Buat kebaikan. Sebab yamin simbol apa? Simbol daripada kebaikan. Kebaikan. Dalam bab baik dilarang kita. Bab sedekah dilarang kita. Jangan. Kan? Kita nak masuk dalam tabung ni. Oh, dia kata jangan. Sayang tu. Kan? Kita nak buat sumbangan dah. Kita nak buat sedekah dah. Kita nak buat kebajikan dah. Syaitan kata jangan, sayang tu. Harta hang susah cari. Hang terpuluh cari. Ya, jangan. Kita bawa duit kita RM10. Ya. RM10. Lalu tabung sumbangan setengah jangan. Siapa? Tadi ada cendol dalam tu. Balik-balik sekali, saya minum cendol. Cendol tu harga bukan RM5, RM6. Saya tak cukup. Wahai dia bawa dah tadi. Niat dia daripada rumah, ni saya sumbang. Pasal apa? Duit 10, 2 keping, RM5. Disebabkan bisikan setan, cendol je pun. Kan dia kata, bukan harga RM5 dah, naik dah RM1. Sebab lalu barang naik. Tahun kedai tu naik RM1, RM6. Jadi kalau hang bagi RM5, kurang RM1. Tak payah bagi ya. Dia tak sedekah. Masya-Allah. Bayang. Inilah ujian iblis ni. Dia datang kepada kita daripada kanan kita, dia sekat kita. Dia dia halang kita buat kebaikan. Bab tolong orang, bab kebaikan dia halang kita. Wa an syama'ilihim, dan juga daripada belah kiri. Mana nampak? Dia ajak kita dalam bab-bab kejahatan. Bab-bab larang, bab kejahatan. Dalam bab jahat, dia sokong sungguh. Dia bagi sumbangan bab buat kejahatan. Majlis-majlis larang, kan, yang tak ada faedah dia, bab akhirat. Dia pun tajar, dia sumbang banyak-banyak. Pasal apa? Sebab ada kepentingan dia. Tak ada apa-apa kepentingan dia. Akhirat pun tak ada, dunia pun tak ada dia. Tajar. Tapi di bab akhirat dia tak mau. Masya-Allah. Jadi inilah perangkap setan. Dia halang kita dalam bab baik, dan dia suruh kita, perintah kita, dan dia galakkan kita dalam bab kebatilan. Inilah perangkap setan. Jadi ini menunjukkan bahawa kekufuran iblis bukanlah karena kejahilannya. Kita tengok tadi, mana bang? Qala fa bima aghwaytani aqudanna lahum siratal mustaqim. Maknanya apa? Kufur iblis ni bukan disebabkan kejahilannya. Dia reti, dia faham, dan dia berilmu. Iblis ni berilmu. Dan kalau ikutkan amalan, iblis ni lagi hebat amalannya daripada kita. Dia menyembah Allah tak henti-henti berpuluh-puluh ribu tahun. Kan? Kita kan sembahyang pun 5 kali sehari pun dekat. Banyak kurang ni kan. Bayang luhur 4 rakaat, bayang sah 4 rakaat, dalam 4 rakaat tu banyak mana kita ingat Allah bandingkan dengan yang lain. Kan? Kalau bandingkan dengan iblis hebat ni. Tetapi apa? Sebab ego dan sombong dia tadi, maka Allah laknat dia, dan Allah jadikan dia termasuk hamba-hamba Allah yang Allah jauhkan daripada rahmatnya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok Al-Quran ni menunjukkan iblis ni, dia bukan calang-calang hamba Allah. Dia orang yang ngerti, orang yang faham bab ilmu. Jadi ilmu dah cukup banyak. Bahkan kekufurannya karena keras kepala dan sombong. Ilmu dia banyak sangat, tapi keras kepala. Pasal apa yang tadi dah kan? Perempuan merasa ada ilmu, merasa ilmu tinggi, kan? Ketika mana diperintahkan untuk taat ataupun diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, pun dia tak mau. Pasal apa? Merasa ego tadi lah, sombong tadi, merasa lah kali apa? Dia saja yang merasa diri yang hebat, tapi tak hebat mana pun. Orang sombong kan macam tu. Kan dia kata apa? Orang sombong dia kata apa? Dia macam awan ataupun macam apa? Asap. Asap ni kalau kita bakar sampah, kan ada asap. Kali nak asap ni nak dilihat oleh orang, dia pergi ke atas tinggi. Orang tak nampak kan? Kalau bawah tak nampak. Begitulah orang yang ego, sombong. Dia nak membesarkan dirinya, dia mesti puji diri dia. Dia mesti cerita diri dia ke orang lain. Cerita orang lain, merata dia cerita.
Kalau boleh satu taman tu semua tahu apa kebaikan dia buat, sehingga orang puji dia. Tujuan dia apa? Tujuan dia satu je, agar orang menyanjungnya, memujinya. Kalau boleh satu kampung, taman tu semua tahu kan dia telah buat kebaikan, kebajikan, dia buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, benda ni dia hati-hati. Jadi kalau benda ni ada, makna dia apa? Kita baikilah kalau ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Maksud dia apa? Bukan kita ni tak ada, ada. Semua kita ni ada. Terpulang kita, ada layan jadi besar, ada yang tak layan jadi sombong tu kecil-kecil kan. Jadi yang layan tu makin besar. Kesombongan dia, ego dia. Jadi sifat ini juga ada pada diri manusia yang hatinya sudah keras dan membatu. Maka sifat ni tadi, sifat ego, sombong ni ada pada diri seseorang yang telah pun hatinya keras, sombong dan hingga ke sampai membatu, sudah tidak ada lagi yang boleh memberinya nasihat dan tidak ada lagi yang boleh diperbaiki kerana hatinya sudah demikian kerasnya. Dah beku dah hati tu, tak boleh dah. Nak baiki pun tak boleh dah. Sebab itulah kalau kita tengok ada orang yang sombong, ego sangat, nasihat pun tak boleh dah. Contoh Fir'aun ni hatinya keras, batu lagi keras hati daripada batu. Nabi datang bukan salah-salah orang, utusan Allah. Nabi Musa datang beri nasihat kepada Fir'aun. Boleh tak? Masuk tak? Tak masuk. Apa jadi? Dia tolak, dia lawan, dia cabar Nabi Musa. Ya. Nabi Musa bawa dah kenyataan-kenyataan ayat-ayat Allah, mukjizat. Tapi terima tak? Tak terima. Pasal apa tak terima? Hati keras. Begitu jugalah nasihat agama. Ketika datang kepada hati yang keras, dia tak bagi masuk. Kan? Jadi setiap penyakit itu mesti ada ubat dia. Kata Imam Syafi'i, setiap penyakit itu mesti ada ubat. Kan? Setiap penyakit itu mesti ada ubat yang akan menyembuhkannya. Kecuali sifat bebal dan keras kepala. Ini tak ada ubat. Sifat bebal dan keras kepala ni tak ada ubat. Kan? Ia hanya akan membuat orang yang ingin menyembuhkannya putus asa dan letih. Sifat bebal dan keras kepala ni tak ada ubat. Hanya orang menasihati dia tu rasa macam kecewa lah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki, kata Nabi, yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang keras kepala dan suka bertengkar. Suka sangat gaduh. Ni orang yang Allah tak suka. Iaitu orang yang keras kepala, ni orang yang lelaki ataupun seorang lelaki ke perempuan yang dibenci oleh Allah ialah orang yang keras kepala dan suka bertengkar. Suka bertengkar apa? Suka berdebat. Suka mana apa? Bertekak. Suka sangat. Dalam hal remeh-temeh pun dia suka bantah membantah, berbalah-balah. Bahal bukan yang ini pun remeh-temeh. Dia ada apa? Dia berbantah membantah dalam bab apa? Dalam tajuk apa dia? Tajuk cincin Nabi Sulaiman. Tak ada kena guna. Cincin Nabi Sulaiman je pun. Ada ke tak ada? Adakah hubungan dia masuk surga ke neraka? Tak ada. Dia bantah membantah, dia berbalah pasal cincin Nabi Sulaiman. Ya Allah. Dia berbalah pasal apa? Pasal kasut Nabi. Berbalah. Tak perlu pun. Tak perlu berbalah bab ni. Pasal apa? Sebab benda ni tidak ada kena-mena. Yang pun, dan sebab itu kita masuk neraka atau sebab surga, sebab itu tak ada. Tak ada. Sebab itulah benda-benda seperti ini, dia tak dibenarkan kita berbalah. Tak dibenarkan kita bertikam lidah. Sebab ni. Sebab apa? Sebab itu bukan hukum ataupun syarat ataupun kewajipan taklif yang Allah taklifkan kepada kita. Banyak lagi tugas-tugasan yang kita kena buat. Jadi tuan-tuan rahmatullah. Jadi Nabi SAW kata orang yang dibenci oleh Allah SWT ialah orang yang keras kepala dan suka berbantah-bantah dan suka bertikam lidah.
suka bertengkar, kan? Jadi hadis riwayat Muslim, dia sahih. Maknanya apa? Jangan dalam bab ni kan, ketika apa tak dalam bab dunia kan. Suka kita berdebat, suka kita bantah-bantah, bertikam lidah sebabkan itu. Bahkan sampai ke tahap yang lebih teruk, betul apa? Memanggil orang ataupun melabel orang yang dengan nama-nama yang tak baik. Allah, jangan. Kan? Dia bagi orang gelaran-gelaran yang tak baik, dia maki hamun orang. Sebab apa? Sebab khilaf saja pun. Sebab apa? Sebab pandangan saja. Jangan. Kan? Contoh apa? Rahmatullah. Kemudian penyakit keras kepala atau degil atau sifat iblis laknatullah alaih. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kan itu punca dia. Iblis ni rasa dirinya lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Karena dia diciptakan daripada api, sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Ya, buat macam tu. Kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau cipta aku daripada api, Adam dari tanah. Tanah kecil ya, bau, busuk. Dia kata, lemah. Semua dia kata. Kan? Sehingga kan dia tidak perasan yang memerintahkan itu Allah. Kan? Iblis keras kepala, tidak mahu tunduk kepada perintah Allah. Dan dia tetap berdegil dengan pendapatnya sendiri dan tidak mematuhi arah Allah. Dia tetap degil dengan apa? Dia berkeras dengan pendapatnya sendiri. Dia tak mau terima kebenaran itu, walaupun itu benar. Inilah sifat iblis yang penuh dengan ego dan sombong tadi. Jadi dia bongkak, dia takabur dan ego ke semua yang sifat-sifat mazmumah ni amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat-sifat ini adalah sifat penghuni neraka. Semua sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong, takbur, dan kemudian ego, kemudian riya, semua sifat-sifat ni. Satu kesatuan dia kira dah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua sifat-sifat itu menunjukkan sifat penghuni neraka. Sebab itulah apabila kalau kita tengok ahli surga dan ahli neraka ni, di dunia ni pun dah nampak sifat-sifat mereka. Allah sayang kepada hamba-Nya. Sebab itulah mana-mana kita tengok ahli surga, dia bersifat hati yang lembut. Sebab apa? Daripada dunia ni nampak dah. Dia berhati lembut. Maknanya apa? Dia tidak keras kepala. Dia tak keras hati. Berhati lembut. Salah, dia pun salah juga. Manusia mana tak salah. Kan? Tapi kesalahan dia segera meminta maaf. Dia silap, dia segera meminta maaf. Dan dia tak cari musuh, dia cari teman. Yang ini ahli surga. Tak sama dengan ahli neraka. Ahli neraka pun di dunia ni nampak juga perangai dia. Tanda-tanda lah dia, kan? Walaupun al-ibrah bi khawatimiha, walaupun semuanya itu terpulang kepada pengakhiran hidupnya, tapi tanda-tanda tu nampak dah. Ahli neraka, tanda-tanda macam mana? Tanda-tanda dia sentiasa sifat ego, sombong, takbur, merendahkan orang lain, sembang cakap sikit saya lagi dah mencakap meninggi. Dia tak mau terima pandangan orang lain. Dia kata apa? Pandangannya lagi hebat. Masya Allah. Yang ni tanda-tanda ahli neraka. Jadi Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi ya, besar kecil ya, kan, daripada kesombongan, tak akan masuk surga. Ya, orang yang ada dalam hatinya sifat sombong ni, betullah tuan-tuan, kita istighfar banyak-banyak, tengok hati kita. Ya Allah, janganlah engkau isi hatiku ni dengan sifat sombong, ya Allah. Jauhkanlah hatiku ni, ya Allah, daripada sifat sombong, ya Allah. Istighfar, baiki dia, basuh istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Basuh. Dan istighfar mencuci dan membasuh dia daripada sifat-sifat sombong. Maka keluarlah sifat sombong, sifat ego, kan, sifat merendahkan orang lain. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Masa kita istighfar ni, kita tengok diri kita ni yang hina, yang lemah.
Kita merasa diri kita, ya Allah, aku ni ya Allah orang yang lemah, manusia yang hina ya Allah, makhlukmu ya Allah yang hina yang kau ciptakan ya Allah. Kalau tidak kena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ni tak jadi apa. Tadi apa? Kan? Jadi tuan-tuan rahmatullah. Dan jika lihat dalam masyarakat kita ni adakah kita bertemu dengan orang yang bersifat keras kepala? Kalau kita tengok, ya banyak. Jumpa dengan orang keras kepala, kita akan bertemu dengan ramai manusia sifat keras kepala, degil, ego, sombong, masya-Allah. Apa yang disombongkan? Semua yang kita miliki ni adalah milik Allah. Sombong dengan harta. Tahu mana kita bawa harta tu? Sampai bila kita bawa harta tu? Kan? Sombong dengan pangkat jawatan, lagilah sampai bila kita ada pangkat? Ya. Sah saja. Jadi jangan kita tertipu dengan yang ada di dunia ni. Makna dia apa? Maknanya orang yang sombong ni sesungguhnya orang yang tak sedar diri. Tak sedar diri. Orang yang sombong ni orang yang tak sedar diri, dia ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersikap keras kepala. Jadi sifat keras kepala tadi, sifat mazmumah ni jangan ada duduk dalam diri kita. Ya. Dari sifat inilah, ketika mana sifat ego, sombong ada tu, dari sifat inilah melahirkan lebih banyak mazmumah yang lain. Kalau kita layan sifat mazmumah ni akan meleret, dia akan beranak, dia akan banyak kepada sifat-sifat mazmumah yang lain. Dari satu mazmumah, dari satu sifat yang tercela dengan sifat yang lainnya, beranak anak mazmumah yang lain. Dia beranak seolah-olah sifat keras kepala itu bukan buah lagi, tetapi ialah pokok kejahatan dalam hati manusia. Jadi mazmumah ni bukan digambarkan sebagai buah dah, dia digambarkan sebagai pokok yang akan melahirkan satu cabang-cabang yang lain, dan buah-buah dia juga ada, dan juga daun-daunnya. Tuan-tuan rahmatullah, yang akan melahirkan buah kejahatan. Jadi pokok sifat mazmumah tadi, sombong tadi, melahirkan sifat-sifat yang lain, kejahatan yang lain, yang berduri, yang kelat dan beracun. Dari sini akan melahirkan sifat pemarah mula. Dan akan lahir pula sifat-sifat lain, pemarah mula, panas barang. Biasalah orang sombong, orang yang ego, kan, dia mesti panas barang. Panas barang. Ketika itu pula kan, melahirkan sifat pemarah. Sudah berapa banyak sifat yang dilahirkan oleh keras kepala yang bukan sahaja merosakkan dirinya, bahkan mengharu-birukan kehidupannya. Berapa ramai dah sifat daripada punca dia, sifat sombong, sifat takbur, merendahkan orang, menghina orang. Lalas sekali apa? Mengharu-birukan kehidupannya, memecah belahkan rumah tangga. Banyak orang-orang yang berpisah, isteri dengan suami berpisah. Sebab apa? Sebab merendahkan orang lain. Sebab mulut menghina orang lain. Ya. Jadi ketika mana kita tengok banyak rumah tangga juga rusak sebab tu, masyarakat antara etnik dengan etnik yang lain, dengan suku dengan puak yang lain. Pasal apa? Sebab sifat yang suka rendah-rendahkan tadi, ya. Kan? Kemudian bangsa dengan bangsa yang lain, akhirnya mencetuskan peperangan banyak, kan? Hingga mencetuskan peperangan. Disebabkan apa? Disebabkan bahasa, disebabkan merendahkan orang lain. Pintu hati orang keras kepala telah tertutup untuk menerima kebenaran. Jika diminta untuk beriman kepada Allah, mereka enggan beriman. Mereka tak mau, mereka tolak. Pintu hati orang yang ego ni, dia tak mau, dia tolak. Ketika mana orang yang tidak beriman diminta beriman kepada Allah, dia tak mau. Begitu juga jika diminta berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan alasan bermacam-macam. Dia bagi alasannya. Kan, kita berhukumlah dengan hukum Allah. Kata tak bolehlah kita berhukumlah ni. Itu kan zaman dulu, tak boleh. Dalam surah Nuh jelas menunjukkan bahawa orang yang keras kepala tetap tidak mahu beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Nuh. Bayang tuan-tuan perempuan, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Ya, lama dakwah. 800 tahun lebih kurang dakwah.
dapat pengikut dia berapa? 14 orang dia. Ya. Dakwah beratus-ratus tahun. Tapi pengikut berapa? Sikit ya. Berdakwah siang malam hampir 1000 tahun. Berdakwah siang malam. Dan Nabi Nuh berkata dalam satu riwayat yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Berapa nama dalam perkataan Nabi Nuh? Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Dan surah Nuh. Ya Allah, aku telah dakwah ajak kaumku ya Allah untuk beriman kepadamu siang dan malam. Siang malam dia berdakwah. Tapi kata Nabi Nuh, aku tidak dapati mereka beriman kepadamu ya Allah. Dan sesungguhnya tiap-tiap niru mereka untuk beriman kata Nabi Nuh agar engkau mengampunkan mereka. Mereka memasukkan anak jarinya dan asabi'ahum fi ajrihim ke telinga dan menutup bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Nabi Nuh ni dakwah rumah ke rumah, tempat ke tempat. Nabi Nuh ketika datang, Nabi Nuh, wahai kaum aku, kata Nabi Nuh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Nabi umat dia ni dimasukkan jari ke tangan, lepas tu dia tutup muka dengan baju dia. Dia tak pedulikan Nabi Nuh. Masya Allah. Macam itulah perangai sifat umat Nabi Nuh. Pasal apa perangai itu? Sebab sombong, ego. Bukankah kita dicontohkan ketika mana orang yang sombong ni, kan, disebabkan jawatan dia sombong, dia tak dengar orang kecil kepala nama sembang. Dia tak dengar, dia tidak akan menerima laporan orang-orang daripada bawah. Pasal apa? Dia sombong. Tapi orang baik semua terima semua. Nah, siapa pun yang tegur siapa kat dia terima. Jutawan hebat, kita tegur dia apa nama, dia sambut. Masya Allah. Pasal apa? Sebab dia tak sombong. Dia tak sombong dengan harta dia. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, sabda Nabi SAW yang bermaksud, mahukah kamu semua aku beritahu, kata Nabi, ya, tentang sifat-sifat ahli surga. Para sahabat ketika mana Nabi SAW kata macam tu, semua kata nak lah ya. Di Nabi SAW tengah duduk dengan sahabat, kata Nabi SAW, nak tak, kata Nabi, aku beritahu kamu sifat-sifat ahli surga. Ya, sifat ahli surga. Jadi semua jawab apa? Ya, ya Rasulullah, kami nak. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, ketika mana Nabi SAW beritahu, mahukah aku beritahu kepada kamu sifat-sifat surga? Sahabat kata ya. Baginda bersabda, setiap orang lemah dilemahkan. Setiap orang lemah dilemahkan. Andainya dia meminta kepada Allah, niscaya Allah mengkabulkannya. Mahukah aku beritahu sifat-sifat ahli neraka? Kata Nabi, setiap orang yang suka bertengkar dengan kasar. Setiap orang yang suka bertengkar, mana apa? Berlebihan dalam bab berbalah. Dia suka berbalah, berlebihan sehingga sampai menghina, sehingga sampai merendahkan Allah. Ini memang sifat hati ahli. Berlebihan dalam bab marah. Di akhir neraka ni, setiap orang yang suka bertengkar, berbalah, berbantah-bantah, bertikam lidah secara kasar, berlagak dan sangat sombong, mutakabbir, berlagak. Hadis Muslim sahih, Bukhari Muslim. Masya Allah. Maknanya apa? Sifat ahli surga ni, dia adalah lemah, dilemahkan. Orang yang lemah, orang yang lembut, orang yang tak kasar, kan? Kemudian ketika dia meminta kepada Allah, Allah kabulkannya. Sebab itulah jangan kita hina, jangan kita rendahkan orang yang lemah. Sebab sekali dia angkat tangan, dia minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Dan jangan kita rasa sombong, kita meremehkan orang lain. Sebab kita tak tahu yang kita remehkan tu siapa. Kita rendahkan tu, yang kita hina tu siapa. Sekali dia angkat tangan, habis kita. Dia angkat tangan, ya Rabb, ya Allah, habis semua. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa macam tu? Sebab doa yang makbul. Dan juga ahli neraka tadi siapa? Orang yang bersifat dia berlagak,
dan dia suka berbantah, bertikam lidah berlebihan. Jadi orang yang suka bertengkar dan suka menegakkan pendapatnya sendiri, menegakkan benang yang basah, kan? Yang suka bertengkar, suka bertikam lidah adalah orang yang angkuh dan sombong. Itu saja. Ya. Orang yang dia suka bertikam lidah, kan? Sesungguhnya dia itu sombong. Baginya dia saja yang betul, orang lain semua salah. Dan baginya pandangan dia yang betul, pandangan dia yang diterima, pandangan dia yang hebat. Orang lain kata tak betul. Masya Allah. Tentang rahmatullah. Jadi ketika ni jadi, kan, dia sombong, baginya sahaja yang betul, orang lain tak betul, semua salah. Dia sukar untuk berbincang dengan cara baik kerana dia menganggap pendapat orang lain rendah dan pendapatnya sahaja yang baik dan perlu diutamakan. Orang yang macam ni, dia tak mau bincang, dia tak mau syarat. Pasal apa? Sebab dia kata apa? Pandangan saya yang boleh terima, orang lain boleh terima. Jadi dia sombong dan ikut. Sifat ini berlaku disebabkan hati yang sakit keras. Pasal apa benda ni berlaku? Sebab hati yang sakit dan keras. Hati yang tu teruk sakit dah. Lepas tu sakit pula dah batu. Disebabkan dosa-dosa yang menutup pintu hatinya. Maka dosa yang dia buat, dosa kecil, sikit, maka jadi lama, jadi banyak. Lama-lama jadi banyak. Hinggalah berkarat hati jadi, dan hati jadi keras hitam. Bila melakukan maksiat pula, sudah tidak terasa bahawa maksiat itu adalah perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Yang ini sayang, sedih. Hati yang telah tertutup dengan dosa yang banyak membuatkan hati kita jadi keras. Ketika mana hati keras ni tentang Allah, berbuat dosa pun tak perasan dah, tak takut akan murka Allah. Malah dia bangga dengan perbuatannya, bangga dengan perbuatan maksiat, hingga dia kata, mana ada turun bala, aku buat maksiat dah. Masya Allah. Sampai tengah tu, ya. Sebab apa punca dia? Hati tertutup dengan dosa-dosa tadi. Sebab itu kita digalakkan segerakan taubat. Banyakkan taubat. Nabi istighfar sekali sehari ni 100 kali, 70 kali ke 100 kali. Nabi SAW yang maksud, yang dijaga daripada dosa. Ni kita ni, kan, tahap mana pun tak tahu dah. Kita tak tahu tahapan mana kita. Tu pun susah kita nak istighfar kepada Allah. Kan? Nak tunggu lama-lama hati pula masalah. Hati ketika mana ditutup dengan dosa yang besar tadi ni, dengan dosa tadi, apa yang akan berlaku? Maka hati jadi keras. Kalau hati jadi keras, buat dosa pun dia cabar balik ya. Dia kata tak ada pun azab, mana tak ada pun buat dosa dah. Sesungguhnya itulah azab. Ketika mana hati kita dah tak terasa dengan perbuatan dosa kita buat, maka itulah bala yang sesungguhnya. Ketika hati kita dah tak perasan dah, tak ada rasa dah, tak ada getar dah, tak ada takut dah, ketika perbuatan dosa, sesungguhnya itulah bala, sesungguhnya itulah musibah yang sebenar-benar musibah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tentang rahmatullah, inilah sebagai nasihat kepada kita. Kita kena ambil nasihat dan masukkanlah hati kita, sama-sama kita mengubah diri kita di tahun 2024 ni. Berubahlah, kan? Jangan kita ambil balik perangai-perangai kita yang dulu pada tahun 2023. Yang baik itu kena tingkatkan kebaikan, dan yang belum beramal banyakkan amal kebaikan. Sebab masa dah tak ada dah, dan masa kita dah tak ada dah. Masa kita ni tengok laju sangat masa kan, hari cepat ni 2024 dah ni, kan? Makna dia apa? Makna dia masa kita masuk ke alam barzakh dekat dah, kan? Umur kita berkurang dah, bukan bertambah. Jadi kita kena sentiasa tengok diri kita, hisap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah, alhamdulillah kita tutup. Kita berhenti kat mana tadi? Sabda Nabi ya. Orang yang suka bertengkar, berhenti kita pada muka surat 7. Bagi tanda ni. Sebab saya tak ada tanda. Kita ada insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Allah kurniakan kita
kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenankan, kabulkan amal perbuatan kita, sehingga kita tergolong dalam golongan-golongan hamba Allah yang sentiasa mendapat hidayah, dan golongan hamba Allah ahli-ahli surga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.